Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera kepada murid-murid tingkatan 1. Okay, kita akan sambung mata pelajaran kita. Tajuk bab 4 pembiakan, subtopik 4.5, faktor yang mempengaruhi perkembangan fetus dan juga bayi. Muka surat 111 buku teks. Fetus bayi. Sebelum jadi fetus, akan jadi embrio. Anda boleh tengok dekat sini zygote. Zygote. Kemudian embrio, lepas tu fetus, lepas tu bayi. Bila dah jadi fetus dan juga bayi, wanita hamil perlu mengambil keperluan kalori dan juga nutrien yang secukupnya. Karbohidrat 11,592 kilojoule. Protein 85 gram. Kalsium 1000 hingga 1500 mg. Vitamin C 50 mg. Ferrum 15 mg. Vitamin E 900 mikrogram. Jadi soalan yang akan ditanya, nutrien manakah yang perlu diambil dengan lebih banyak dalam keadaan dalam sehari seorang ibu yang hamil? Jawapannya adalah karbohidrat, diikuti oleh kalsium. Kemudian protein dan seterusnya vitamin C dan seterusnya ferrum dan juga vitamin A. Soalan kedua yang akan ditanya, apa maksud ferrum? Ferrum ini adalah zat besi. Kalau zat besi ni kurang, apakah akibat bagi wanita? Apakah akibat yang akan berlaku kepada wanita hamil? Jadi jawapannya adalah anemia. Soalan seterusnya. Anemia ni apa dia punya simptom? Simptomnya adalah seseorang itu akan jadi pucat. Jom kita lihat muka surat 112. Okey, 112. Ini adalah makanannya. Anda perlu tahu gizi wanita hamil perlu seimbang. Seimbang ni maksudnya apa? Seimbang ni maksudnya dia mengandungi lebih banyak karbohidrat. Maksudnya lebih banyak karbohidrat, lemak, protein, asid folik, vitamin C, kalsium, fosforus. Kat sini tak nampak. Kita tengok buku teks, ferrum dan juga serat. Jom kita lihat apa contoh serat. Soalan ini akan ditanya dalam soalan objektif ya. Serat contohnya adalah bijirin, sayur-sayuran dan juga buah-buahan. Ataupun kita panggil serat ni adalah pelawas. Untuk apa fungsinya? Untuk mencegah wanita hamil daripada sembelit. Sembelit ni maksudnya kesukaran untuk membuang air besar. Ini ferrum. Ferrum tadi saya dah cakap, nama lain adalah zat besi. Contoh makanan harian kita boleh, ibu itu boleh makan hati, daging merah, dan juga ikan. Fungsinya adalah untuk apa? Untuk mencegah daripada penyakit anemia. Anemia ni maksudnya wanita hamil itu akan mungkin kelihatan pucat kerana dia kekurangan oksigen. Jadi zat besi ni akan membantu pembentukan hemoglobin sel darah merah untuk mengangkut oksigen di dalam sel darah merah. Maka wanita hamil akan berada dalam keadaan yang cukup oksigen dan tidak menjadi pucat dan penuh bertenaga. Seterusnya. Seterusnya adalah karbohidrat dan juga lemak. Karbohidrat dan juga lemak contohnya adalah nasi, roti, mentega dan juga keju. Keju ni dalam kuantiti yang banyak ya. Bila dia jadi kuantiti yang banyak, dia akan jadi lemak. Bila dia jadi kuantiti yang sedikit, dia akan jadi sumbernya adalah protein. Anda faham contohnya untuk karbohidrat, nasi dan juga roti. Contoh kat lemak kat sini adalah mentega dan juga keju. Fungsinya adalah untuk membekalkan tenaga untuk aktiviti harian wanita hamil. Ini perlu diambil dengan kuantiti yang banyak. Bukan lemak tetapi karbohidrat. Seterusnya kita pergi kepada vitamin C. Vitamin C. Vitamin C ni adalah contohnya adalah seperti buah-buahan. Buah-buahan citrus ni berwarna kuning. Seperti orange, lemon, jambu batu, kubis dan tomato. Tomato ni adalah sejenis buah.
Okey, kubis adalah sejenis sayur-sayuran. Okey, fungsinya adalah untuk menyihatkan kulit fetus. Jadi kulit fetus tu berada dalam keadaan yang cantik. Okey, tidak akan mengalami sebarang masalah kulit lah. Okey, dan wanita hamil serta mencegah wanita hamil daripada penyakit gusi berdarah. Okey, maksudnya kalau ibu tu dia gosok gigi dan gusi dia berdarah. Maksudnya dia kekurangan apa? Dia kekurangan vitamin C. Apakah langkah yang boleh mengatasi penyakit gusi berdarah? Okey, ibu tersebut perlu mengambil buah-buahan sitrus kerana kaya dengan vitamin C. Okey. Seterusnya asid folik. Okey, asid folik ni adalah sangat penting bagi seorang ibu yang mengandung. Okey, dia perlu ambil daripada awal kehamilan lagi. Sebab apa? Untuk memastikan perkembangan sistem saraf fetus yang sempurna. Sistem saraf ni dia bermula daripada otak. Okey, untuk memastikan bayi kita sihat dan cerdik pandai, jadi ibu tu perlulah makan okey sumber asid folik, brokoli, bayam dan juga kacang tanah. Okey, seterusnya adalah okey, protein. Okey, protein adalah contohnya adalah ayam, daging, ikan, susu dan juga keju. Okey, macam saya cakap tadi, keju ni dia dalam kuantiti yang sedikit dia akan jadi protein. Okey, keju dalam kuantiti yang banyak dia akan jadi lemak. Fungsinya adalah penting untuk pertumbuhan sel-sel baru dalam fetus. Okey, dan akhir sekali adalah kalsium dan fosforus. Okey, contohnya adalah ikan bilis, keju dan susu. Okey, selalu orang akan lupa ikan bilis ni. Dia akan jawab susu saja. Kalau 2 markah, maksudnya pelajar kena bagi keju, susu. Keju dengan susu dan juga ikan bilis. Kalaulah 3 markah. Okey, fetus fungsinya adalah untuk memastikan tulang fetus berada dalam keadaan sihat dan memelihara tulang serta gigi wanita hamil. Maksudnya wanita hamil ni dia tak ada mengalami masalah kerosakan gigi. Okey, kalau dia tidak mengalami masalah kerosakan gigi, maksudnya wanita hamil itu cukup kalsium dan juga fosforus. Okey, seterusnya. Okey, gizi wanita hamil perlu seimbang. Okey. Seimbang ni maksud apa? Okey, seimbang ni kalau bagi wanita yang bukan hamil, seimbang ni bermaksud mengandungi karbohidrat, mengandungi lemak, protein, garam mineral, vitamin, serat dan juga air dalam kuantiti yang cukupnya. Tetapi bagi wanita hamil, gizi wanita hamil perlu seimbang dan mengandungi yang ini yang penting, lebih banyak sumber karbohidrat, contohnya nasi dan juga roti. Okey. Mentega. Ini keju pula kat sini pula, dah salah lah Kim. Okey, seterusnya adalah kesan yang mungkin berlaku apabila ibu itu tidak menjaga perkembangan fetus dan juga bayi. Okey, maksudnya ibu itu merokok. Okey, ibu itu suka mengambil minuman beralkohol dan juga mungkin mengisap dadah. Okey, apa akan berlaku kalau ibu itu merokok? Ibu itu merokok, bayi yang dikandungnya mungkin bersaiz kecil. Okey. Dan juga mungkin dia akan dilahirkan dalam keadaan pramatang. Okey, pramatang maksudnya lahir dalam awal. Sepatutnya 9 bulan 10 hari, tapi mungkin dalam keadaan masuk bulan 7 bayi itu akan dilahirkan. Kemungkinan juga bayi itu akan gugur. Okey, dan juga bayi itu akan mengalami terencah akal dan juga cacat fizikal. Okey, dan kematian bayi akan lebih tinggi jikalau ibu itu merokok. Kerana apa? Sebab rokok ni dia mengandungi karbon monoksida yang akan menyebabkan kandungan oksigen di dalam badan ibu tidak mencukupi. Okey, jadi dia akan menyebabkan kandungan oksigen tidak cukup. Jadi perkembangan fetus itu tidak akan berkembang dengan lebih baik. Okay, seterusnya minuman beralkohol seperti arak. Okey, akan mengalami sindrom alkohol fetus. Okey. Okey, fetus berkemungkinan terencat, okey, cacat dan juga kerana apa? Sebab otak, sistem saraf, jantungnya akan musnah. Jadi dia akan mengalami terencat.
Okey, dan akhir sekali adalah dadah. Bagi ibu yang mengisap dadah, fetus berkemungkinan cacat. Okey, seterusnya, okey, lepas bayi itu lahir, bayi itu akan mendapat susu ibu. Tapi setengah-setengah ibu yang mengandung tu, okey, ibu yang melahirkan anak tidak suka untuk menyusui anak tersebut. Okey, soalan selalu akan tanya, kenapa seseorang bayi memerlukan susu ibu? Banding dan juga bezakan susu ibu dengan susu formula. Susu ibu dengan susu formula, okay, contoh yang ada kat pasaran itu kita panggil susu formula. Okay, pertama, persamaan antara susu ibu dengan susu formula ni, kedua-dua susu tu mengandungi sumber protein, mengandungi sumber karbohidrat, vitamin dan juga mineral. Okay, perbezaan yang utama adalah susu ibu ni ada antibody. Susu formula tidak ada antibody. Maka bayi itu akan lebih sihat apabila menghadapi lebih sihat dan juga lebih bersedia untuk menghadapi sesuatu penyakit kerana ada antibody kalaulah bayi tersebut mendapat susu ibu. Kandungan karbohidrat, okey, dalam susu formula dengan susu ibu, kedua-duanya mengandungi laktosa. Okey, kalau kita tengok kat pasar raya, cuba anda pergi kat pasar raya dan anda tengok dekat tin tu, anda akan tengok satu perkataan laktosa. Okey, laktosa ni dua-dua ada. Susu ibu ada, susu formula pun ada. Tapi ada perbezaan. Okey, susu ibu ni laktosanya mudah untuk dicernakan. Okey, dan juga susu ibu laktosa ni dia lebih tinggi berbanding dengan susu formula. Okey, jadi dia mendapat lebih banyak tenaga sebab ia adalah daripada sumber karbohidrat. Jadi siapa yang menyusui bayinya akan mendapat lebih banyak tenaga daripada sumber karbohidrat kerana sumber laktosa dalam susu ibu lebih tinggi daripada susu formula. Okey, macam saya cakap tadi, susu ibu dan susu formula ni kedua-duanya mengandungi protein. Okey, tetapi protein untuk susu ibu lebih rendah. Okey, berbanding dengan susu formula. Okey, memanglah kita akan kata protein lebih bagus, cikgu. Okey, sebab perkembangan sel baru ni akan terjamin sebab fungsi protein tu adalah untuk memastikan pertumbuhan sel-sel baru dalam fetus itu terjamin. Tapi apakah akan berlaku kalau protein itu sukar untuk diserap oleh bayi tersebut? Jadi susahlah untuk perkembangan pertumbuhan sel berlaku walaupun protein tu tinggi. Ini yang berlaku dalam susu formula. Dalam susu formula, proteinnya lebih tinggi berbanding dengan susu ibu. Tapi dalam susu ibu tu sumber Okey, maafkan saya. Okey, susu ibu mengandungi protein yang lebih rendah berbanding dengan susu formula. Jadi bila lebih rendah, susu ibu yang mempunyai protein yang lebih rendah itu lebih mudah dicernakan dan diserap oleh bayi. Jadi apa kesan kepada bayi? Pertumbuhan sel-sel baharu dalam fetus akan berjalan dengan lebih lancar. Okey, khasiat susu ibu juga mengandungi segala keperluan makanan bayi, iaitu sumber karbohidrat, laktosa yang tinggi, sumber protein yang rendah, yang mudah diserap, mengandungi antibody dan mengandungi vitamin dan mineral yang lebih rendah tetapi mudah untuk diserap. Susu ibu mempunyai antibody yang dapat melindungi bayi daripada setengah penyakit. Susu formula tidak ada. Hubungan bayi dan ibu menjadi lebih erat. Maksudnya anak-anak tu mungkin akan lebih mendengar kata ibunya kalaulah ibunya menyusukan bayinya. Penghadaman bayi lebih baik dengan meminum susu ibu berbanding dengan susu formula. Maksudnya bayi tersebut tidak akan mengalami sebarang masalah sembelit, iaitu kesukaran untuk membuang air besar. Jadi kita perlukan susu ibu untuk memastikan perkembangan bayi yang dilahirkan lebih
terjamin. Itu saja untuk topik kita hari ini 4.5.